suatu persoalan ataupun satu perkara yang berkaitan dengan kemuncak kepada ibadah puasa kita yang kita telah lalui selama sebulan. Tujuan saya kemukakan persoalan ini adalah untuk memantapkan urusan ibadah kita, menjadikan kita sebagai hamba yang taat, menjadikan kita sebagai manusia yang berguna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat. Dan pagi yang berbahagia ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah taala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi a'la insyaallah taala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang pertemuan pada kali ini, dan insya-Allah taala kita cuba mengambil masa lebih kurang 30 hingga 40 minit sahaja insya-Allah dalam berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan penambahbaikan kita dalam ibadah kita. Dan pada kali ini saya suka untuk berkongsi dengan hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala suatu persoalan ataupun satu perkara yang berkaitan dengan kemuncak kepada ibadah puasa kita yang kita telah lalui selama sebulan. Tujuan saya kemukakan persoalan ini adalah untuk memantapkan urusan ibadah kita, menjadikan kita sebagai hamba yang taat, menjadikan kita sebagai manusia yang berguna, menjadikan kita sebagai sebahagian daripada komuniti masyarakat Islam yang memberikan sumbangan yang besar kepada umat Islam itu sendiri. Kerana kita percaya apabila kita memasuki bulan Syawal dan sekarang kita berada pada akhir-akhir Syawal, bahang ataupun keceriaan Aidul Fitri itu masih lagi bertapak di dalam jiwa kita. Kita merasakan satu kenikmatan apabila kita berada dalam bulan Syawal. Kita merasakan bahawasanya ini adalah kemuncak daripada ibadah kita yang kita telah lalui dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sungguh pun begitu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala, tujahan ataupun kemuncak Ramadan Al-Mubarak itu bukan sekadar sahaja untuk kita mencapai keceriaan, keseronokan dan kebahagiaan dalam bulan Syawal. Bahkan ianya adalah kemuncak kepada sifat takwa ataupun orang yang bertakwa kepada Allah taala. Maka kemuncak ibadah puasa itu adalah manifestasi, adalah penzahiran jiwanya yang sebenar, ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita kena faham, untuk kita menyelami bagaimanakah kemuncak yang sebenar dalam ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memahami bagaimanakah keberadaan kita pada Ramadan Al-Mubarak terdahulu. Siapakah kita yang sebenarnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang terdahulu? Apakah amal-amal saleh yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang terdahulu? Bagaimanakah penghapusan, penghakisan, penyingkiran dosa-dosa yang kita telah lakukan, kita telah hamparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ada ibadah, ada kelebihan, ada fadilat, ada keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain.
kita sebutkan salatun tarawih, tidak kita temui dalam bulan-bulan yang lain. Kunut pada witir 15 Ramadan yang akhir tidak ditemui dalam bulan-bulan yang lain. Dan ada satu kelebihan, mungkin ada yang mengatakan ini adalah kemuncak Ramadan al-Barak. Ada yang mengatakan kemuncak itu adalah fitrah ataupun zakatul fitrah, kita bayar zakat fitrah. Ada juga yang mengatakan ianya adalah sambutan malam akhir Ramadan itu sendiri, iaitu dengan takbirnya. Dan ada juga yang mengatakan ianya kemuncak kepada Ramadan al-Barak adalah Lailatul Qadar. Jadi pada kali ini saya nak cuba gambarkan dan kita fahamkan kemuncak yang baik dan indah itu daripada Lailatul Qadar. Bagaimanakah Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita pada bulan yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain, bahkan pada malam yang tidak berlaku pada malam-malam yang lain. Bahkan keistimewaan orang yang berada pada bulan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penceritaan Allah Ta'ala itu sangat berlainan seandainya kita memahami tentang uslub, sirah, sintaksis dalam Al-Quran itu sendiri. Apabila kita menemui perkataan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi dua ayat ini sahaja telah membincangkan suatu perkara yang luar biasa. Jadi bagi orang yang ingin melanjutkan, ingin memanjangkan kesyahduannya, kerinduannya, cara dia beribadah dalam bulan Ramadan, ingin dia bawa sepanjang hidupnya sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kena bangkitkan perasaan-perasaan begini. Apa perasaannya? Perasaannya yang Allah Ta'ala sendiri ceritakan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Kalau kita membaca ayat Al-Quran ini, surah Al-Qadr ini, kita membacanya sekadar pembacaan, kita akan faham ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lain. Tetapi kalau kita memahami dan melihat daripada sudut sirahnya ataupun uslubnya yang Allah Ta'ala gunakan, Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ma adrak, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ma adrak, hanya beberapa tempat sahaja yang Allah Ta'ala gunakan. Allah Ta'ala gunakan wa mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Ini contoh-contohnya. Apabila Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ma adrak, Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala mengepilkan istifham soalan itu dengan perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Allah Ta'ala tanyakan, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah anda tahu apakah itu malam Lailatul Qadar? Jadi kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan perkataan yang mana Allah Ta'ala sendiri menjawabnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain. Allah Ta'ala menjawab soalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka di sini ulama memberikan suatu penjelasan yang sangat baik untuk kita faham dan kita hadam. Untuk kita faham bagaimanakah keberadaan kita, siapakah kita dalam bulan Ramadan Al-Barak, dan siapakah kita yang menunaikan malam, mendirikan malam Lailatul Qadar. Apabila kita berada di luar Ramadan Al-Barak, bulan Syawal, bulan Zulkaadah, Zulhijjah, selain daripada bulan Ramadan Al-Barak, dhamir kita ataupun diri kita ataupun kata ganti diri kita semasa disebutkan wa ma adrak, apakah kamu tahu, ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, walaupun khitabnya khitab khas kepada Rasulullah, tapi sampainya kepada kita semua. Khitab ni maksudnya ditujukan.
Di luar Ramadan Al-Barak, apabila kita baca ayat tersebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ianya adalah bersifat penceritaan, ianya bersifat penjelasan, ianya bersifat pengutaraan, ianya bersifat pemberitahuan. Kita baca sekadar kita ini sebagai pembaca, kita baca sekadarnya sebagai pembaca. Tetapi apabila kita berada dalam bulan Ramadan Al-Barak, khitab itu sudah tidak berlaku khitab yang ditujukan sebagai pembaca. Khitab itu ditujukan sebagai pengamal, kerana keahliannya sudah ada pada kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa yang kita faham daripada jawapan yang Allah Ta'ala berikan sendiri? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah kognitif? Apa yang kita faham dengan bahasa yang Allah Ta'ala paparkan itu? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kalau orang iaitu memahami malam ini adalah malam yang penuh keberkatan, maka tidak boleh satu saat pun saya sia-siakan, melainkan dipenuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawapan dia. Maka jawapan ini memberikan kesan kepada kita, kita faham dalam bulan selain bulan Ramadan Al-Barak, apabila kita baca ayat itu, kita bukan ada keahliannya untuk mendapatkan pahala 1000 bulan. Kita tak dapat 1000 bulan. Tapi apabila kita berada dalam Ramadan Al-Barak, kita baca ayat itu sahaja, kedudukan kita bukan lagi pembaca, kedudukan kita adalah pengamal. Allah Ta'ala memberikan kamu layak untuk mendapat malam tersebut. Itu bezanya, itu kemuliaannya, itu kelebihannya. Itu yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, tetapi ramai dan juga selalu kita alpa. Kita kekal dengan konsisten membaca sebagai pembaca juga dalam bulan Ramadan Al-Barak. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa ma adrak, adrak, daraita ma darait, adrak, darkun, daraka, adrakan, mudrak. Dalam bahasa Arab apabila digunakan perkataan adrak, dia lebih halus dan lebih terperinci daripada a'lam. Kamu tahu, a'lam pun tahu. Apakah kamu tahu? Dalam bahasa kita, kita akan terjemah dengan perkataan yang sama. Tetapi dalam bahasa Arab apabila digunakan perkataan adrak, ianya lebih halus, lebih terperinci, lebih mendalam, dan ianya tidak bermaksud memberi jawapan. Kalau ditanyakan apakah kamu tahu di manakah tempatnya sekian-sekian, di manakah kamu tahu tak di manakah Masjid Al-Falah tu? Ya, saya tahu. Sekian-sekian. Tapi apabila Allah Ta'ala menyatakan wa ma adrak, Allah Ta'ala tanyakan dan Allah Ta'ala berikan jawapan, kita sebagai yang ditujukan soalan tersebut, kita tak perlu jawab. Jawapannya, Lailatul Qadr itu adalah malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Kita tak perlu jawab kerana Allah Ta'ala yang telah menjawabnya. Tetapi apa yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita, daripada wa ma adrak, adalah khibrah. Apakah yang kamu tahu tentang pengalaman yang boleh kamu ceritakan ketika mana datangnya malam Lailatul Qadar? Maka pengalaman tersebut adalah daripada penghasilan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan malam Lailatul Qadar. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita bertemu sahaja dengan ayat-ayat begini, ayat-ayat begini bukan memaklumkan kepada kita supaya kita menjawab, tetapi memaklumkan kepada kita kebersediaan, kesiapsiagaan untuk kita mendapatkan habuan dan juga keberkatan pada malam Lailatul Qadar. Baik. Maka kemuncak yang kita faham di situ, apabila kita bawakan diri kita dalam bulan Ramadan Al-Barak,
kita ingat banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan orang yang mencari malam Lailatul Qadar bukan sekadar kadar sahaja, dia menganggap dirinya malam akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, saya ingin mendapatkannya. Bukan itu sahaja. Bahkan apabila kita masuk Ramadan Al-Barak, maka Allah Ta'ala telah memberikan kita kriteria sebagai calon yang akan mendapat malam Lailatul Qadar. Itu yang kita kena faham. Di luar Ramadan kita baca sahaja, dalam Ramadan kitalah yang ditujukan perkataan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Baik. Maka seandainya kita boleh membawa momentum itu dalam ibadah-ibadah kita yang lain di luar Ramadan Al-Barak, kita sudah faham. Saya ini sudah mendapat kelayakan yang Allah Ta'ala hanya berikan dalam masa sebulan, dalam setiap tahun. Sebab itu para salafus salih, para sahabat Nabi SAW sangat rindu kepada Ramadan Al-Barak ini. Macam kalau kita orang awam ini yang kita tidak tahu kita rindunya apa? Rindunya suasana, rindunya tarawih, rindunya moreh, suasana itu. Tapi bagi orang-orang yang salihin, mereka rindukan kelayakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dianugerahkan pada Ramadan Al-Barak sahaja. Baik, itu kita cuba bawakan momentum itu. Keduanya, kita melihat bagaimanakah dalam Al-Quran dipanggil ayatul ahkam tentang Ramadan Al-Barak. Dalam Al-Quran yang paling banyak sekali Allah Ta'ala nyatakan tentang ahkam, tentang hukum adalah Ramadan ataupun ibadah puasa. Dalam Al-Quran, bukan salat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan ibadah yang paling banyak adalah berkaitan dengan puasa. Jadi mungkin akan tertanya-tanya, sedangkan salat itu adalah ibadah yaumiyan, ibadah harian. Allah Ta'ala menceritakan juga tentang ibadah salat, akan tetapi dalam 6 perkara sahaja. 6 perkara sahaja. Yang selebihnya, yang selanjutnya dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan temui hadis ahkam berkaitan dengan salat itu lebih banyak daripada ibadah-ibadah lain. Tetapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang ibadah puasa ini lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Pertamanya adalah kerana ketinggian ibadah puasa itu. Satu, keistimewaannya yang berkaitan dengan sifat taqwa kepada Allah Ta'ala. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga-moga kalian ini akan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu adalah perkataan dominan dalam Al-Quran. Lebih kurang 257 perkataan takwa itu disebut dengan siratul fi'li. Sirah bahasanya apa? Perintah. Perkataan yang paling dominan dalam Al-Quran kerana Allah Ta'ala memulakan perkataan takwa itu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala perkenalkan Al-Quran, perkataan yang awal Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita sebelum beriman adalah takwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Siapa dia orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna, orang yang belajar bahasa Arab dia akan sebut alladzina yu'minuna, dipanggil fi'lun mudhari'. Wal mudhari'u yafidul istimrar. Alladzina yu'minuna. Jadi orang yang beriman, orang yang menunaikan salat, orang yang membayar zakat adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan takwa itu dominan dan Allah Ta'ala kaitkan dengan ibadah puasa. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan lebih kurang 16 tempat berkaitan dengan ibadah puasa sahaja. Satu adalah kerana keistimewaannya. Yang keduanya kenapa nyatakan banyak dalam Al-Quran? Kerana adalah ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Imma Nasara wa imma Yahudiyan. Sama ada Yahudi ataupun Nasarani. Semuanya melakukan ibadah puasa.
Yang ketiganya, ianya merupakan keistimewaan orang-orang yang saleh. Kalau dalam hadis itu sangat banyak. Kan orang yang berpuasa ini man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu aw syarabahu. Orang yang saleh ini adalah orang yang sukakan kepada ibadah puasa. Orang yang saleh ini orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Taala min babir rayyan. Babir rayyan. Dalam syurga Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa ini adalah daripada kalangan-kalangan orang yang diberikan syiddatul bala, ujian-ujian yang berat kepadanya. Inni nazartu lirrahmani sawma. Saya bernazar kepada Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu untuk puasa. Ketika mana? Ketika mana diuji oleh tomahan, tuduhan. Diuji oleh cacian, kejian. Tuduhan bongkak daripada golongan-golongan ahli keluarga sendiri ataupun daripada pemerintah, daripada orang-orang yang zalim. Siapa ini yang berlaku ini? Berlaku kepada Maryam. Ini nazartu lirrahmani sawma. Ya betul. Ya? Tak apa. Jadi ibadah orang-orang yang saleh yang saya sebutkan tadi, antaranya Maryam. Ini satu kisah yang sangat besar untuk kita teladani. Kenapakah Allah Ta'ala berikan gambaran tersebut kepada Maryam? Ini nazartu lirrahman, saya bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman itu berpuasa. Saya puasa. Puasanya apa? Diam. Puasanya apa? Menjauhi masyarakat. Khalwah. Kerana apa? Kerana ada tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat keji terhadap Maryam itu sebagai seorang penzina. Ahli ibadah tapi dituduh sebagai penzina. Maka ini nazartu lirrahmani sawma. Saya bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Maka dengan puasanya tadi, dengan asbabnya, dengan keberkatannya, Allah Ta'ala kurniakan Isa bin Maryam menjawab segala tuduhan-tuduhan orang yang menuduh ibunya sebagai penzina. Maka ulama tafsir apabila membawa ayat ini, keterangan ini ke dalam kehidupan kita, mereka gambarkan bagaimanakah apa yang berlaku kepada Sayyidatuna Maryam itu adalah satu tribulasi dan ujian yang juga dikenai oleh semua umat manusia ini, termasuklah kita sebagai umat Islam. Apa dia? Dikeji, dihina. Cara keluarnya adalah dengan sauma, berpuasa. Sebab itu kita temui dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada manusia qatalahu aw sibuh, ada manusia yang ingin mencederakan, ingin kejinya, ingin menyakitinya. Qul, katakan apa? Inni ana saim, sesungguhnya aku ini berpuasa. Sesungguhnya aku ini berpuasa. Kita dikeji, kita diberikan suatu perkara yang menyakitkan hati dalam bulan Ramadan ni. Saya ini sedang berpuasa. Mengadaptasi daripada apa? Ujian dan juga perkara yang menyakitkan Maryam. Jadi Maryam ini adalah seorang wanita abidah, salihah, qanitah, adalah seorang ahli ibadah, seorang yang salihah, seorang yang sentiasa merayu kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba diuji dengan apa? Mengandung. Maka dengan ujian itu dihina. Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, andainya kamu ini seorang yang salihin atau salihat, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, datang sahaja ujian yang menyakitkan hati kepada kalian, maka sebutkanlah ini ana saim, saya ini orang yang berpuasa. Puasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama bincang, kalau bulan Ramadan al-Barak menyebutkan ini ana saim itu, saya berpuasa ini, sama ada jahran wasiran, kena sebut terang-terang, terang-terang, dan juga dalam hati kita. Terang-terang itu maksudnya saya sedang berpuasa. Kamu nak marah saya sedang berpuasa.
Sebut terang-terang, menyatakan saya ini sedang berpuasa. Saya ingin adalah dalam keadaan berpuasa. Kalau di luar bulan Ramadan, kata ulama, memadai menyebutkan pada hati sendiri. Kan? Dia ada dua hal yang berbeza. Baik. Maka yang ketiganya pula, kenapakah Al-Quran menyatakan tentang ahkam puasa itu adalah banyak? Adalah kerana apa? Kerana puasa ini adalah satu ibadah yang sangat berat. Ibadah yang sangat berat. Kerana dari segi biologically-nya manusia ini, physically-nya manusia ini memang tidak boleh dilekang oleh apa dia? Makanan dan minuman. Tidak boleh dilekang, tidak boleh disekat. Tetapi apabila datang bulan Ramadan Al-Barak, ada satu period of time. Ada satu timeline-nya yang tidak boleh kita makan dan minum. Maka untuk menghidupkan perasaan boleh bertahan itu adalah menganggap ia adalah satu rahmat dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah orang-orang yang gemar berpuasa ini hidupnya sebati dengan puasa dalam kehidupannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, kalau kita kira-kiralah dalam sebulan ini kita campurlah, bukan bulan Ramadan Al-Barak, kita campurlah hari-hari yang kita puasa tu lebih kurang 17 hari. Lebih kuranglah. Maksudnya separuh bulan tu memang kita disunatkan berpuasa. Ada puasa Isnin Khamis, ada puasa Ayyamul Biyad ataupun Ayyamul Bid, puasa bulan terang, puasa awal bulan, puasa akhir bulan. Dah kalaulah Isnin Khamis kita puasa tu dah 8 hari dah. Termasuk dengan 3 pada awal, akhir 3, tengah 3, dah 9 dah. Lebih kurang 17 hari kita berpuasa. Orang yang gemar berpuasa, dia akan tahu ibadah-ibadah tadi. Kerana apa? Kerana dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dua perkara yang saya telah sebutkan ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar adalah kelayakan kita. Yang keduanya adalah kelebihan tentang ayat Al-Ahkam yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran tentang Ramadan Al-Barak, boleh memacu kesungguhan kita dalam beribadah dalam bulan-bulan yang lain. Ini maksudnya begitu. Maksudnya dalam bulan Syawal ini kita berseronok kerana apa? Kita melihat dua perkara tersebut. Baik. Perkara yang ketiga, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan yang sangat banyak dalam bulan Ramadan Al-Barak, digandakan pahala-pahala. Dinyatakan tentang malam diturunkan Al-Quran. Kan, di malam yang diturunkan Al-Quran. Kemudian dinyatakan pula doa-doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan ada perincian-perincian ulama yang menyebutkan tentang doa-doa yang tertentu daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara doa yang sangat dibacakan dan didoakan contohnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa begini, Allahumma rzuqni zihna wa tanbiha wa ba'idni minas safahati wa tamwih waj'alli nasiban fi kulli khairin unzila fihi bijudika ya ajwadal ajwadin. Ini malam-malam Ramadan dianjurkan baca doa ini. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku apa dia? Zihna, kecerdasan akal. Watanbih, dan keluasan kepekaan. Wab'idni minas safahati watamwih, dan jauhilah daripada kedunguan dan kebodohan. Waj'alli nasiban fi kulli khairin unzila fih, dan berikanlah kepada saya nasib, peluang, ruang pada setiap kebaikan yang diturunkan dalam bulan Ramadan ini, bijudika, dengan kerahmatan, kemurahan mu ya ajwadal ajwadin. Ini doa yang dibacakan oleh yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Maka keluasan-keluasan ibadah, keluasan-keluasan pahala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan Al-Barak, itu juga sebagai momentum kita untuk melakukan ibadah-ibadah ini pada bulan-bulan yang lain. Dia bukan tidak terhenti pada bulan itu saja. Ini ma'ruf lah, kan saya sebut begitu. Cuma kita kena keluar daripada persepsinya.
Persepsinya apa? Kita segera bersedekah, kita bersegera membayar zakat, kita bersegera memenuhi saf. Dan yang paling luas dan paling jelas lagi pada kita, menahan hawa nafsu. Oh, bulan puasa ni saya tak akan bercakap benda-benda yang sia-sia. Puasa ni saya tak akan keji. Kalau keluar dalam Facebook ke apa kan, orang duk keji caci. Nasib baik puasa. Kan ada ayat gitu, nasib baik puasa. Tapi ulama dinyatakan kepada kita apa? Dalam Fathul Bari sendiri, katanya ulama, apabila datangnya hadis fala yarfus wala yajhal. Ini hadis tentang berkaitan orang yang berpuasa itu tidak boleh mengungkap perkataan yang jalat, yang lucah, yang sia-sia, yang keji. Jadi ulama contohnya Imam Qurtubi dia sebutkan fala yufhamu min hadha anna ghaira yaum as-sawm yubahu fihi ma dhukirahu wa innamal muradu anna al-man'a min dhalika yata'akkadu bis-sawm. Jadi Imam Al-Qurtubi sebut bahawasanya tidak difahami daripada hadis ini bahawasanya selain daripada berpuasa dibolehkan perkataan-perkataan yang tak baik tadi. Jadi persepsi kita kebanyakannya kita faham bulan puasa tak boleh cakap benda-benda yang kotor. Ini puasa ni saya tak boleh cakap benda-benda yang kotor. Tapi katanya Imam Al-Qurtubi tidak difahami daripada hadis itu dibolehkan pada bulan yang lain, hari yang lain selain pada bulan Ramadan Al-Barak, perkara-perkara yang lucah, keji dan sebagainya. Wa innamal muradu annal man'a min dhalika yata'akkadu bis-shaum. Akan tetapi maksudnya dengan hadis ini adalah untuk mengukuhkan lagi bahawasanya dalam bulan puasa lagilah tidak boleh melakukan perkara-perkara tersebut. Itu maksudnya, itu pencapaian ibadahnya. Baik. Maka dengan kelebihan-kelebihan ini yang Allah Ta'ala nyatakan tentang pahala, tentang ibadah-ibadah, tentang menahan hawa nafsu gandaannya baik, bahkan orang yang tidur pun dapat pahalanya, bukan tidur yang panjang satu hari itu, tetapi tidur kulailah dan sebagainya, dapat pahalanya. Akan tetapi ianya adalah satu momentum untuk kita memanjangkan ibadah tersebut di luar bulan Ramadan Al-Barak. Kerana contohnya membaca Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tidak kaitkan dengan puasa bulan Ramadan sahaja. Yang kita sebut tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, qiraah Al-Quran. Kan yang kita baca berkelompok tu, malam-malam. Allah Ta'ala tidak kaitkan dengan begitu sahaja, dengan bulan Ramadan sahaja. Bahkan Allah Ta'ala kaitkan dengan apa? Bahkan Allah Ta'ala kaitkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah fardu yang lain. Contohnya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Ta'ala sebutkan innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang membaca kitab Allah Ta'ala, iaitu orang yang tilawatil Quran, orang yang baca Al-Quran. Wa aqamus salah, adalah orang yang menunaikan ibadah salat itu sendiri. Orang yang bagaimana lagi? Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan daripada apa yang diberikan rezeki oleh kami kepada mereka. Sirran wa alaniyah, yang mana diberikan sirran, sama ada secara tersembunyi, iaitu sedekah, wa alaniyah ataupun zakat. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang mana mengharapkan satu pelaburan yang tidak akan luput, iaitu pelaburan yang kekal abadi pada hari akhirat. Allah Ta'ala kepilkan antara maksud orang yang baca Al-Quran tadi adalah orang yang menunaikan sembahyang. Jadi sembahyang ini kita tunaikan setiap hari. Maka baca Al-Quran juga diperlukan setiap hari. Walaupun sunat, maksudnya diperlukan setiap hari, bukan diperlukan dalam bulan Ramadan Al-Barak. Kemudian lagi Nabi menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu min hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam min harfun walakinna alifun harfun wa mimun harfun. Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, iaitu contohnya
Alif lam mim. Jadi alif itu satu huruf. Maka falahu bihi hasanatun. Ia mendapat kebaikan. Dan kebaikan itu bi asyri amthaliha, 10 gandaannya. Dengan lain maksud bahawasanya setiap waktu itu apabila membaca Al-Quran adalah daripada ibadah-ibadah yang sangat dikehendaki dan diperlukan oleh umat Islam. Kemudian lagi dalam hadis yang lain, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuhu. Nabi SAW menyebutkan wa majtama'a qaumun, orang yang berhimpun fi baitin, di dalam rumah-rumah Allah Ta'ala membaca kitabullah. Jadi adabnya, kefahamannya, syaratnya orang yang masuk dalam masjid ini, dalam surau ini, dalam rumah-rumah Allah Ta'ala ini, syaratnya yatluna kitabullah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Al-Fatihah, Al-Quran. Tak kisahlah baca Al-Quran, Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Yatadarasun, belajar. Yatadabarun, mereka tadabbur. Yatadarasun. Illa nazalat alaihimus sakinah, orang yang inginkan mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, mendapat ketenangan daripada Allah Ta'ala, yatluna kitab Allah, baca kitab Allah. Wa ghasyiyatuhumul rahmah wa haffathumul malaikah, akan dilitupi mereka itu dengan rahmat Allah Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dipayungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat ini akan menyebut nama-nama orang yang baca Al-Quran dalam Baitullah, dalam rumah Allah Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita jumpa hadis ini banyak, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Ada hadis yang menceritakan as-suyarul fudala, malaikat-malaikat yang berkeliaran seluruh alam ini, apabila mereka menemui orang-orang yang berada dalam majlis zikrullah, walaupun mereka itu berada di luar, duduk dengar-dengar sahaja, tak duduk dalam yatadarasun wa ta'allamun, tapi dianggap oleh para malaikat ini orang yang sudah berada dalam jama'atun. Sehingga kan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum semua daripada mana? Sedangkan Allah Ta'ala telah mengetahui, maka para malaikat ini menjawab, kami daripada hamba-hambamu yang berkumpul mengingatimu. Apa yang mereka minta? Allah Ta'ala tanya. Mereka minta syurgamu. Apakah mereka telah melihat syurgaku? Allah Ta'ala tanya. Apa lagi mereka minta? Mereka minta jauh daripada nerakamu. Maka Allah Ta'ala tanya, apakah mereka telah merasai dan telah melihat nerakaku? Ni yang kita duduk dalam masjid ini, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita masuk dalam syurga, waqina azabannar, jauh daripada api neraka. Pernah lihat ke syurga? Pernah lihat ke neraka? Tak pernah. Tapi inilah yang kita minta, dibawa oleh suyaril fudala, malaikat-malaikat ini yang sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, wa man batta'a bihi amaluh. Nabi sebut lagi, orang yang lambat amalannya. Lambat-lambat ni rugi. Datang masjid, datang bait min buyutillah, rumah-rumah Allah Ta'ala, baca Al-Quran pun tak, iktikaf pun tak, salat pun tak. Apa yang mereka bicarakan? Hal ehwal duniawi sahaja. Hal ehwal duniawi saja. Man batta'a, lambat mereka ini, lam yasra' bihi nasabuh, maka tidak akan cepat mendapat akan ganjarannya. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, perkara ketiganya adalah berkaitan dengan bagaimanakah amalan-amalan yang baik, pahala-pahala yang besar, keistimewaan-keistimewaan yang luas saujana itu berada pada bulan Ramadan Al-Barak. Sebenarnya boleh dibawa dalam bulan selain daripada bulan Ramadan Al-Barak. Kita ni kalau boleh lagi konsisten. Tadi Alhamdulillah, sudah baca, sudah salat, saya dengar yang baca Al-Quran. Di Selangor, 2-3 malam saya ikuti ceramah. Mungkin lebih lagi sebelum pada ni.
dah baca surah Tabarak. Mungkin di sini pun dah buatnya. Maksudnya kita telah mengasimilasikan, kita integrasikan tadi diri kita dalam bulan Ramadan dan bahawa selain bulan Ramadan, tanda kejayaan kita tadi, ingat kita rindu kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kalau tuan-tuan belum lagi rasa rindu, sebenarnya kita sudah mempamerkan kerinduan tadi dalam amal ibadah kita. Sebab tu kata syair Arab, syair Arab dia kata apa? Man hubbaka hubban sadiqa la'ata'nahu innal mahabba liman yuhibbul muti'. Seandainya kamu cintakan kepada pencinta, kamu cinta kepada orang yang kamu cinta itu, mesti ada tanda ketaatan, ada tanda kesetiaan. Dan tanda kesetiaan ini bukan sekadar saja melafazkan tu, bukan lafaz aku cinta padamu, aku cinta padamu, tak. Bagaimanakah direalisasikan? Bagaimanakah ia dipamerkan? Bagaimanakah ia ditonjolkan tu? Tak merasa pun tak kisah, tapi kita tonjolkan. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan ini, masuk bulan Ramadan akan datang tu seumpama dah biasa dah. Bahkan bertambah lagi kerinduan kita pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah taala. Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Ramadan kepada Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa di antara kedua-duanya. Kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. 3 perkara. Perkara yang keempat adalah berkaitan dengan dosa-dosa yang terhapus dalam bulan Ramadan Al-Barak. Tadi amalan-amalan yang besar. Kita bicara pula tentang dosa-dosa yang terhapus. Jadi dosa-dosa yang terhapus dalam bulan Ramadan Al-Barak ini sangat banyak sekali. Orang yang banyak taubatnya dalam bulan Ramadan Al-Barak, orang yang banyak akan istighfarnya, orang yang banyak akan keinsafannya, semuanya diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ganjaran-ganjaran yang baik. Jadi benda yang tidak hairan kepada kita, bagaimanakah ramai manusia ini rajin mereka salatun tarawih. Salat kan? Mungkin masjid ni penuh kot, tak silap saya. Subuh pun penuh, tak silap saya. Di antara faktornya adalah keringanan kita tadi. Keluar kita, terlepas kita daripada belenggu dosa-dosa tadi. Daripada farhun wa ibtihal, daripada keindahan dan keseronokan bulan puasa ini, terangkat dosa-dosa. Dan mungkin juga adalah kerana apa? Terangkat syaitan-syaitan dan jin. Ini Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tibi sebut dalam satu perkataan beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, fa in qila kaifa nara asy-syurura wal ma'asiya waqi'atun fi Ramadan katsiran falau sadafat asy-syayatin lam yaqa'u dzalika wal jawabu annaha innama taqillu 'anis sha'imin as-sawma alladhi hufizu 'ala syurutihi wa ru'yat adabihi. Jadi kita temui hadis yang mana sudah fati syaitan. Syaitan itu diikat. Maksudnya ringan kita ini, bukan hilang, ringan. Ada lagi belenggu hawa nafsu. Kerana di sini katanya Imam At-Tibi masih lagi berlaku maksiat. Orang yang rajin ibadah itu tidak ada masalah. Tapi ada lagi berlaku maksiat dalam bulan Ramadan, berlaku maksiat. Orang tak puasa ada juga, maksiat juga. Orang yang melakukan penzinaan, mencuri, banyak juga berlaku. Maka katanya Imam At-Tibi, kaifa nara syurura wa ma'asiyah waqi'atun fi Ramadan kathir. Banyak berlaku juga hal-hal ini walaupun sudah dibelenggu syaitan. Maka jawabnya katanya annaha innama taqillu anis sha'imin as-sawma alladhi hufizu ala syurutihi wa ru'yat adabihi. Orang yang berpuasa itu sudah berpuasa, tidak ada masalah, tetapi dia ringan, dia longgar dalam melaksanakan syarat-syarat dan adab-adab berpuasa itu. Ringan dia, longgar dia. Dah masuk dalam mood puasa, tapi dia longgar dalam melaksanakan syarat-syarat dan adab-adab berpuasa. Maksudnya apa? Syarat-syarat berpuasa itu banyak. Adab-adab berpuasa itu banyak. Di antara syarat-syarat yang memberikan kebaikan kepada kita apa? Sahur wa iftar. Sahur, iftar, qiyamul lail.
Itu syarat-syarat dan adab-adab. Maka berlaku juga kemaksiatan-kemaksiatan ini adalah bagi orang yang tak berpuasa, jauh lagilah mereka meraihkan adab-adab dan syarat-syarat. Orang yang berpuasa pun ada yang tidak meraihkan adab-adab dan syarat-syarat. Maka masih lagi dalam diri mereka itu tidak terikat dan tidak menghargai tentang kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Maka di sinilah kita melihat dosa-dosa diampunkan dengan keluasan yang besar daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya kita boleh membawa hal ini dalam bulan-bulan yang lain, maka kita bacakan hadis ini. Kita bacakan hadis ini sebagai ingatan kepada kita. Apa kata hadis ini adalah berkaitan dengan babus saumu kafaratun. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bab puasa itu menghapuskan dosa-dosa. Bab puasa itu menghapuskan dosa-dosa. Baik. Saya bacakan hadis ini dan saya huraikan bagaimanakah maksud yang dikehendaki daripada hadis tersebut. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, man yahfazu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati, qala Huzaifatu ana sami'tuhu yaqulu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. Jadi satu hadis Nabi SAW daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanyakan, siapakah yang menghafal hadis tentang fitnah? Ada tak siapa-siapa yang menghafal hadis tentang fitnah? Fitnah ni fitnah akhir zaman. Fitnah apa itu? Akhir zaman, qiyamis sa'ah, fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj wa Ma'juj, itu fitnah tu. Katanya Umar, siapa yang hafal hadis tu tentang tu? Maka katanya Huzaifah, ana sami'tuhu yaqul, saya yang mendengarnya. Saya mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi. Fitnah yang berlaku kepada seseorang lelaki. Seseorang individu lah, bukan lelaki, seorang individu. Di sini walaupun disebutkan dengan muzakkar, tapi muradnya adalah umum, semua, lelaki dan perempuan. Ar-rajuli iaitu fitnah bagi individu yang berlaku disebabkan oleh ahlinya, iaitu ahli keluarganya, wa malihi, hartanya, wa jarihi, dan juga jirannya. Jiran ni bukan bermaksud taman perumahan saja. Jiran ini bermaksud dalam departmen pun jiran juga. Kita kerja departmen kita tu ada jiran kita. Kemudian dalam komuniti ada jiran kita. Ini jiran. Tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. Nabi sebut 3. Kifarahnya ataupun menghabiskan akan fitnah itu, yang boleh mengelakkan berlaku fitnah itu apa dia? As-salah, sembahyang, was-siyam, puasa, dan juga sadaqah. Sadaqah iaitu bersedekah. Jadi hadis ini menceritakan bagaimanakah fitnatul rajul, iaitu fitnah individu. Fitnah yang berlaku ke atas seseorang. Fi ahlihi, yang disebabkan oleh ahli keluarganya. Disebabkan oleh ahli keluarganya. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak-anak kamu adalah fitnah. Tukaffiruha, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi fitnah ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah fitnah disebabkan oleh ketidakcanaan. Disebabkan oleh ketidakcanaan, tidak cakna kita dalam mentarbiyah dan memberi nasihat kepada ahli keluarga kita. Jadi kalau kita baca Al-Quran secara literally-nya, secara umumnya, innama amwalukum wa auladukum fitnatun, anak kamu, harta kamu adalah fitnah. Tapi kenapa Allah Ta'ala suruh kita ini berkahwin? Nabi suruh kita ini ramaikan anak, dapatkan harta, luaskan kehidupan dengan rezeki yang baik. Jadi ada kontradiksi di situ. Bukan kontradiksi. Dia bermaksud bagaimanakah kamu mentarbiyah, bagaimanakah kamu menguruskan amwalukum wa auladukum. Seandainya tidak ada pengurusan yang baik, maka ia menjadi fitnah. Dan pengurusan ini ada 2 hal. Satunya adalah dalam
menyampaikan. Yang keduanya adalah dalam mempamerkan. Kalaulah kita sendiri tidak mempunyai akhlak dan tarbiyah yang baik, bagaimana untuk dipamerkan kepada orang ataupun ahli keluarga kita? Kita selalu berbicara tentang tarbiyah anak, sukses anak, intelektual anak, geniusity-nya anak. Tapi kita tidak mencapai kepada tahap itu. Akhlak kita ini sumbing, akhlak kita ini tak elok. Tapi kita bicarakan itu kepada orang lain. Kita bicarakan tentang akhlak dengan jiran, tapi kita tidak berakhlak dengan jiran. Ini adalah perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tukaffiruha. Bagaimanakah kamu ingin hapuskan dia? As-salah. As-salah. Tunaikan sembahyang dengan maknanya dan konsepnya. Bukan sembahyang saja, makna dan konsepnya. Sembahyang itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Bangunkan makna, bangunkan konsep sembahyang itu menjauhi daripada fahsya' wal munkar. Bangkitkan dalam hati kita. Maksudnya kikis sifat-sifat mazmumah kita ketika mana salat. Sebab itu orang yang sembahyang berjamaah ini, kata Nabi SAW, kalau dia boleh mulazimah ataupun melazami 40 hari, kataballahu lahu bara'atan. Nabi telah sebut, kataballahu lahu bara'atan. Allah Ta'ala lepaskan kepadanya dua kebebasan Allah Ta'ala berikan kepadanya. Bara'atu minan nifaq, selamat daripada nifaq, munafik, hipokrisi. Selamat dia. Duduk jemaah ni, selamat dia. Wa bara'atu minan nar, dan selamat daripada api neraka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bantu kita kikis sifat munafik dalam jiwa kita ni dengan salatun jamaah, dengan salat jamaah. Kita tak rasa pun. Tapi itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kehidupan kita inilah yang kita tak rasa. Bagaimana manusia banyak bertopeng-topeng dalam kehidupan dia. Kan dengan kalangan kita sahabat ni, A, B, C, ada 3 orang sahabat berbeza. Tapi topeng kita berbeza-beza dengan A, B, C. Dengan A cakap macam ni, dengan B cakap macam ni, dengan C cakap macam ni. Bukan cakap lain, konten lain. Intonasi, aspirasi, apa lagi, cara kita, pendekatan kita pun dah berbeza. Kalau ada perumpamaan ataupun istilah orang bercakap di luar, bukan main macam apa, macam semut bercakap. Lemah lembut, lemah gemalai bercakap, tuan haji, puan, silakan. Balik rumah macam singa, macam gangster. Dan orang kata ini adalah satu yang tidak ada terbiah yang kita pupukkan dalam jiwa kita. Wa ahlihi wa malihi. Wa malihi bukan bermaksud buang harta itu, tapi bagaimana menguruskan bahagian-bahagian, ada zakatnya, ada sedekahnya, ada bantuannya, ada kerelaan hatinya, ada kesukaan hatinya dalam melakukan amal jariah. Itu memupukkan sebenar-benar diri kita adalah hamba Allah Ta'ala, wajarihi, dan ahli, orang yang hampir dengannya. Ini sudah kita sebutkan. Tukaffiruha as-salah wa siyam. Bangkitkan manifestasi juga, konten, makna dan konsep puasa itu. Kalau puasa itu memaparkan sifat takwa, hasilkan takwa. Ittaqullah haitsuma kunt. Takut kepada Allah Ta'ala dalam apa sahaja, dalam bentuk apa sahaja. Dan itu takwa. Ketakwaan ni dalam Al-Quran dia ada 5 maksud. Ada yang bermaksud ta'ah wal ikhlas wal ibadatu wa ittiqa'in nar, takut neraka, wa taqul ma'siyah, takut maksiat. Ada 5 maksud. Apa makna-makna maksud pun semuanya takwa kepada Allah Ta'ala. Was-sadaqatu, dan juga dengan sedekah. Ni orang yang tidak kikir, tidak bakhil. Kami diajarlah, saya dulu diajar, kami belajar, tak ada apa-apa pun dapat sumbangan dana tu, sumbangan belajar saja. Harapkan duit ibu ayah saja belajar. Tapi guru-guru kami ajar apa dia? Untuk membuang sifat kikir, bakhil kamu ini. Sedekah. Walaupun ianya sekecil-kecil perkara. Kalau ada RM1, RM1 lah. Kalau ada RM2, taklah makan RM1. Bukan maksudnya RM1 tu langsung tak makan. Kalau ada RM5, buanglah RM1. Sadaqatun.
Kemudian ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahlilun sadaqah wa tasbihun sadaqah. Tahlil pun sedekah, tasbih pun sedekah, salam pun sedekah. Jadi banyak cara sebenarnya boleh kita laksanakan dalam bentuk pemberian ini, sama ada kudrat ataupun mal, material. Semuanya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, conclusionnya daripada 4 perkara ini yang kita sebutkan, maka kita cubalah bahawa dalam bulan Syawal yang akan berakhir mungkin sehari 2 ini, walaupun kita sambut open house mungkin ada lagi hari ini, cuba kita bawa momentum kita dalam ibadah puasa yang lepas, Ramadan Al-Barak, pada bulan-bulan yang akan datang, pada hari-hari yang akan datang, dengan mengingati kepada segala perkara yang mungkin ini sebahagian kecil lah kan, yang saya sebut ini sebahagian kecil sahaja. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh melihat sendiri, boleh mendengar lagi, mungkin dah ada pengetahuan itu, kita cuba bangkitkan balik. Inilah dia manifestasi, inilah dia konseptualnya, ini adalah maknanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nama kita, sama ada nama kita yang resmi ataupun rohani kita, belum lagi terlucut daripada Islam dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlucut lagi. Kita ni tak terlucut lagi, nama kita pun Islam lagi, Muhammad Hamidi, Islam lagi. Rohani kita masih lagi terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut lagi Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tadi Bilal pun baca salatun tafrijiyah, salatun nariyah, menunjukkan kita ini selagi mana kita terikat dengan 2 hal tersebut, maka selagi itulah kita mesti mengemaskini, menambah baik dan memacu segala amal ibadah kita supaya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, cukuplah sekadar ini sahaja. Banyak kekurangan daripada saya sendiri, segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal islam wa ulumiddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.